negara yang bukanlah Vietnam ni bukanlah kata company yang macam orang kata Vietnam ni bukanlah kata negara yang macam maju pun. Tapi I dengan husband I masa kami jalan-jalan dekat Bantai Market tu, ternampak ada kedai emas ni, dia jual gold bar Perth Mint. Perth Mint tu yang QM supply lah. Perth Mint, QM ambil gold bar Perth Mint daripada Australia tu supply ke dekat bank-bank. Dan emas yang sama dijual di Vietnam. Nak kata emas tu sangat widely acceptable. Even negara Vietnam yang tak maju tu pun terima Perth Mint. Betapa orang nak emas kita. So, dan kita jual dengan harga yang murah, 3 to 7%. Which means bila klien you beli emas you, dia kalau GAE, dia tunggu more than 3%, dia dah start untung. Kalau dia beli GSA dan GCA, dia tunggu more than 7%, dia dah start untung. Cepat. Kalau dia beli gelang ataupun dia beli emas kat luar sana yang spread more than 20 to 40%, dia kena tunggu more than 20% baru untung. Dia kena tunggu more than 40% baru untung. Kesian dia tunggu lama. So kita banyak benda yang kita boleh share dengan kita punya klien. Betapa untungnya you beli emas dan this is how you naik pangkat jadi consultant di quantum metal. Alright. Dan yang paling win ialah kat QM ni kita ada GAE 10. Ada company kat dunia ni yang ada GAE 10 dan kalau ada pun dia tak patuh syariah. Itu yang penting. Dalam dekat Malaysia ni ramai Muslim. So kita mesti nak yang patuh syariah. Kan? GAE 10 ni, which is sekarang, tolonglah siapa ada modal, tolonglah beli Walaupun you bukan klien anda, belilah kalau ada modal 1,500. Sebabnya, dengan harga sekarang ni, okay, bila harga emas, sekarang harga emas USD dalam around 60.9, 60 tadi, 60.8, 60.9. You tunggu harga emas naik kepada 63 something saja sikit je, you dah start untung. Dah start balik modal. So cepat. Tak sampai tak payah tunggu setahun insyaAllah sebab harga emas sekarang tengah murah. So bila dia naik itu sekejap je tunggu, tak payah tunggu lama. GAE ni yang orang nak. Within 1 year dah boleh profit gila-gila dah. And GAE Pro 10 ni lah yang I dengan husband I gandakan kita orang punya aset. Okay. And another one is kedai pajak kat luar banyak gila. Kedai pajak kedai tu every corner of the town you pergi kat bandar akan ada jumpa kedai yang signboard colour merah tulis kedai pajak. Tapi tak semua kedai pajak ada pajak online. Kita adalah kedai pajak online. Kalau you dah simpan duit dalam JSA, dah simpan. Tiba-tiba terdesak nak pakai duit. Anak you cakap, Daddy, sekolah minta yuran sekian-sekian harga 200. Nak buat apa? Gaji tak dapat lagi. You boleh guna ada duit dalam GSA you untuk pajak duit tu. Buat GCA. Okay? Dan kita punya GCA ni ialah, dia punya management fee dia rendah. Cuma 3.5% setahun ni. Cuma 3.5% setahun. Dan bukan daripada total gram emas you. Tapi daripada cuma cash yang you dapat sahaja. Cash dapat 85%. So this management fee diambil daripada cash yang you dapat. Kalau kat luar sana kedai pajak tu, dah lah dia bagi you cash sikit. Tak sampai 85% pun dia bagi you 70%, 80%. So bila you ada emas 10,000. You pergi pajak kat luar sana, you dapat cash tak sampai 8,000 kadang-kadang. Sikit je. Tapi kalau you ada 10,000, you buat GCA kat QM dapat 8,500. So you get more cash. Dah lah dapat more cash. And then dia punya management fee dia cuma 3.5% setahun. Tapi kat luar sana, kalau you pergi pajak, dia ambil dia punya fee dia at least 1% sebulan. So sebulan kali 12 bulan is equal to 12% per year. Lama tau. Jadi banyak beza dia. Kita dapat cash lebih kat GSA, GCA, kita dapat management fee yang kurang. Dan yang penting ni kita tak ada lelong. Kedai pajak kat luar sana tu, kalau katalah dia tetapkan 6 bulan mesti bayar balik cash yang you dapat. 6 bulan you tak bayar, masih kena lelong, burn. Dah lah dapat cash sikit, tak sampai 80%. Lepas tu kena burn pula tu emas tu. Memang rugi lah. Dan berbilion-bilion emas kat Malaysia ni yang memang kena lelong. Mostly orang kita tak mampu bayar balik. Sebabnya orang akan terdesak. Bila dia terdesak pergi pajak tu, dia memang takkan mampu bayar balik. Tapi di GCA ni, because kita punya founder Datuk Lim, dia nampak dah. Oh tak boleh ni. Pajak ni sebenarnya lebih, kita dengar tu talk daripada Datuk Faizal kot, dia cakap, actually kedai pajak ni lagi scammer daripada scam kat luar sana. Sebabnya dah lah kita terdesak. Lepas tu lepas tu kita pergi pajak kat dia. Okay. Dia ambil kita cash sikit. Upah simpan tinggi. Dia bagi kita limit masa nak bayar within 6 months until 1 year and a half. And then kalau kita tak bayar, lelong. Tapi di GCA ni, our client kita kena emphasize yang GCA kita ni tak ada lelong. So apa yang kita boleh buat ialah kita tunggu emas kita naik harga. Kalau siapa yang tak perasan, I baru buat video dekat TikTok tentang untuk GCA dekat student. Which is as low as 150 saja. You boleh tengok after this, okay? So hanya dengan GCA 150 pun, you boleh profit almost 3K. Nanti tengok dalam video I.
So nak cakap benda tu lagi menguntungkan. You buat GCA DQM ni lagi untung, bukan lagi rugi. Dah lah you emas you dapat. Emas tak kena lelong. Bayar pun management fee murah. Dan you dapat balik profit. Lagi macam tak boleh nak beri betapa untungnya buat GCA DQM. Dan our profit is 100% based daripada harga emas. Kita tak ada macam yang nanti tiba-tiba company cakap, company kata okay lah profit you cuma 10% sahaja sebabnya dividen ni kena bayar tu, tak ada. Kita memang based on 100% harga emas. So kita tak ada bias lah. Okay, tak bias. Decision profit, rugi dan untung tu bukan based on Datuk Lim, kita punya founder. Memang based on pergerakan harga emas. Okay. So kita nak fokus straight kepada kita punya main point malam ni, iaitu apa level-level pangkat dia quantum meter dan macam mana nak achieve each level tu. So kita ada 4 level yang orang cakap basic lah sebenarnya. Ada lagi more than that tapi yang tu lagi detail. The first one is jadilah introducer. The first one is introducer. Second, lepas jadi introducer, you aim untuk jadi dealer pula. Lepas jadi dealer, you aim untuk jadi dealer developer. Dan lepas dealer developer, you aim untuk jadi merchant. Okay, next. So, syarat nak jadi introducer. Boleh tak dekat chat? Dekat chat tulis siapa yang belum jadi introducer. Tolong tulis 1 boleh. Yang dah jadi introducer tulis 2. I nak baca sekejap. Okay. Yang dah jadi introducer. Okay, sekejap. Anda baca nak tengok dekat chat. Ramai tak yang dah jadi introducer dan yang belum jadi introducer? Okay. 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 Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang belum lagi. Okay. So dekat sini, I nak tengok kalau yang dah jadi introducer, you dah nampak dah, you dah faham dah. Nak jadi introducer ni sangat-sangat senang. Syarat jadi introducer hanyalah first, mesti kena daftar akaun Quantum Meter. Kalau you tak daftar macam mana? Macam mana you nak jadi introducer, betul tak? Sistem ni tak ada dalam akaun. Akaun ni tak ada dalam sistem. So first daftar akaun percuma dulu. Lepas daftar, you sendiri kena buat purchase lah, beli GAE 10 ataupun GAE 5. GAE 10 ni harga sekarang latest is around RM1,540. Tadi I beli tadi petang tadi dalam 1547 macam tu harga dia satu unit. So you beli this one unit and then you punya KYC dah approve, which means you punya IC, you punya bank statement you dah upload dan dah approve, QM pun dah tick approve. Automatically you tolong pergi contact you punya orang-orang atas you lah. Dealer atas you ataupun you punya referral, bagi tahu ini I dah beli GA 10 dah. Tolong bagi tahu kat dealer untuk upgrade I jadi introducer. You kena beritahu kat dia. Dulu tak payah bagi tahu sebab dulu kita nampak dalam sistem. Sekarang ni tak nampak sangat. Kita tak nampak siapa yang beli GA 10 tu. Kadang-kadang dealer tak check lah detail. Sebab bukan semua dealer buat full time kan. Ada dealer yang buat part time, so dia tak check sangat lah. So you sendiri kena be responsible untuk bila you beli GA 10 ni, ligan QM untuk KYC tu, you pergi update dekat you punya orang atas, dealer ataupun referral. Jadikan you introducer. Ataupun kalau dia kata, I tak ada duit banyak-banyak tu, I tak ada 1,500. It's okay, QM open untuk you untuk beli GAE 5. Dan kalau boleh grab secepat mungkin untuk jadi introducer, sebabnya tak lama lagi GAE 5 ni akan dibubarkan. Maksudnya dah tak ada dah. Dah tak boleh beli dah. Tinggal siapa yang dah beli tinggal boleh jual saja. So kita tengah tunggu masa untuk QM release sistem baru dan dia akan abolish GAE 5 ni. Jadi sementara sekarang masih ada GAE 5, gunakan peluang ni untuk beli 3 unit, which is total 3 unit adalah harga 300.5 sekarang. Beli ni terus dapat juga jadi introducer. Jadi gunakan peluang ni. Kalau you tak ada duit pun tak apa, try as much as possible. First log in to your quantum metal account. Alright. So kelebihan dia untuk introducer ni adalah, walaupun you kata macam I ni malu, I tak suka cari orang, I ni introvert. Tak apa, dekat QM you still boleh buat duit, you still dapat commission. Sebab introducer tak payah cari orang. Kan? Nak jadi introducer cuma you daftar account dan you sendiri beli. Itu saja. Dah dapat jadi introducer. So kalau you introvert pun tak ada reason untuk you tak dapat income dekat Quantum Meter. Okay? Mesti boleh dapat income dekat Quantum Meter. At least introducer. Okay, next. Introducer ni dapat commission. Ini nak explain in term of GAE 10 kan, sebab GAE 10 paling tinggi commission dia. Kalau GSA dengan GCA dengan GAE 5 kurang sikit. So kita fokus pada commission GAE 10. Okay, let's say lah yang ni adalah contoh lah, dia adalah Kak Mah. Okay, Kak Mah sekarang ni dah jadi introducer sebab Kak Mah dah beli GAE 10 dah. Okay, bawah Kak Mah ada anak dia. Anak dia daftar. Bila anak dia first time beli GAE 10, Kak Mah dapat commission ni kat sini. Sebab anak dia baru first time beli GAE 10.
Once anak dia dah beli GAE 10, lepas tu QM pun dah approve KYC dia, now anak dia dah jadi introducer. So bila anak dia jadi introducer, anak dia balik UiTM. Sekarang ni kan dah nak buka semester. Anak dia balik UiTM, lepas tu anak dia share dengan kawan-kawan dia, jom lah kita buat QM ni, best gila buat QM semua. Kawan dia pun sign up lah. Bila kawan dia sign up, kawan dia beli GAE 10, anak Kak Mah ni dapat commission 2%. Tapi Kak Mah dah tak dapat dah. Sebab QM ni adil, dia bukan MLM. MLM selagi orang bawah you bekerja, orang atas kalau dia lena pun duit still masuk. Tapi di QM tak, kita affiliate. Maksudnya kalau orang bawah you dah sama level dengan you introducer, you tak dapat apa-apa dah. Dah block dah commission you. So what you can do is you go work harder untuk share tentang content mentor punya kebaikan dan untuk you jadi dealer. So nanti bila you jadi dealer, jangan risau, you akan dapat balik commission daripada you punya anak you ni dengan tim-tim dia. Selagi dia punya tim ni boleh jadi dealer. So 2% ni dah dapat berapa, you kan kata macam, alah 2% je pun. Tapi 2% ni is actually kalau dia beli GAE 10, ni GAE 10 ni, you will get commission around 20 ke 30 ringgit. Not bad what? Betul tak? Sebab saya pernah dulu jadi saya dulu pernah buat jadi ejen jual kambing perap, jual kuih raya. Saya jual kuih raya satu-satu balang, saya dapat komisen RM3 tau. Sikit je. Time tu dah seronok dah. Dapat RM3 tu saya dah rasa macam best sangat-sangat. Padahal saya dah kena pergi COD, saya dah kena pergi drive pergi kat stokis ambil stok. Lepas tu saya kena promote dekat saya punya online status lagi. Lepas tu dah online status kena ambil order. Hanya untuk komisen RM3. Kemudian saya jual kambing perap Mr. Kiwi. Oi, upgrade. Masa tu satu paket kambing perap kami dapat komisen dalam RM9 ke RM10 macam tu lah. Masa tu dah rasa best sangat-sangat. Ui, kita dah upgrade komisen ni. Every pack dapat RM9, RM10. Tapi kita kena banyak kerja. Kita kena ambil barang daripada stokis. Kita kena tengok-tengok. Kadang-kadang customer nak beli chicken chop tapi kita tak ada stok chicken chop. Kita ada stok kambing perap. Kena pergi balik kat stokis untuk ambil produk. Which is cost a lot of time, wasting a lot of our energy, everything. Tapi di QM ni, you bagi you punya ayat liok, you share pasal kebaikan simpan emas ni, dapat commission 2%, 20 to 30 ringgit. Banyak actually tau. So this is about introducer. Jangan pandang rendah pada commission introducer. Saya punya commission introducer saya, masa saya dulu-dulu, at least dapat 300 sebulan. Not bad lah 300 untuk suri rumah tangga. Cukup lah sekadar kita nak shopping, nak tolong husband beli beras-beras sikit. Okey lah 300 tu. Daripada hidup saya saja kan. So next pula, lepas jadi introducer, you layak untuk next step jadi dealer. You tak boleh baru-baru daftar terus nak jadi dealer. Ada orang tanya I, Mira, I tak nak jadi introducer. I nak terus jadi dealer. Boleh tak? I cakap tak boleh. Dia tak ada yang macam you beli package. Tak ada. You kena step by step. So lepas jadi introducer, jadi dealer pula. Apa syarat jadi dealer? So, bawah dealer tu mesti kena ada 5 orang yang register bawah dia. 5 orang. 5 orang ni ialah orang yang register direct dengan link you. Contohlah I, bawah I pula ada adik I. Lepas tu kawan adik I register bawah adik I. Kawan adik I tu tak kira bawah I sebab dia tak register dengan I, dia register dengan adik I. Mesti orang yang register dengan kita punya referral link. So referral link ni kalau anda tak tahu, anda buka dekat apps, okey dekat apps tu belah kiri atas ada 3 line tu, klik kat 3 line tu, dia kan keluarlah bank account lah, KYC lah. Bawah tu dia ada tulis referral registration link. Klik link tu dan share kepada orang. You share kat WhatsApp status. Dulu apa yang I buat adalah I share kat WhatsApp status, I share dekat group-group. Tiba-tiba tanpa I sedar ada je orang yang register. Padahal I belum all out iklan pun. Tapi orang register. Tiba-tiba dia macam, I ada register. Tadi I dapat link you lah dekat WhatsApp status, I ada register dah. So you jangan malu-malu. You just post saja you punya link tu. No harm in trying, okay? Dan 5 orang bawah kita tu, total dia kena beli 30 unit GAE 10. 30 unit. Alright? Dan dia tak semestinya dia bukan seorang, kena ada 5 orang. Dia bukanlah seorang beli 30, bukan. Semua total 5 ni adalah 30 Dan lepas you dah complete, ataupun bila dia dah almost nak complete 30 unit tu, dia dah boleh start dah transfer 300 kepada JSA QBEB ni. Transfer 300 ni untuk apa? You bisa kata macam, mahalnya nak buat apa 300 ni nak buat apa kan? 300 ni adalah yuran fee, which is kita bayar sekali seumur hidup, dan dia akan training kita, dia akan bagi kita training proper untuk how kita nak ajar orang, kita teach kita tentang produk yang betul, so that kita tak salah bagi info kepada orang. Sebab you dah jadi dealer, you kenalah bagi info yang betul kepada orang. So this is where the money 300 tu pergi kepada training. Nak bayar lah untuk trainer semua tu. Alright?
So, yang penting sekali ialah nak jadi dealer ni, lepas you transfer RM300, you ada exam. You ada exam, tapi jangan takut, jangan panik. I pun dah buat exam tu. Ramai dah dealer buat exam, lulus je. You akan dibagi dulu dulu kita tak silap I lah, dulu dia bagi tiga kali try buat exam. Kemudian sekarang a bit strict sebabnya dia nak make sure dealer QM ni adalah dealer yang berkualiti. So dia bagi 2 saja percubaan untuk jawab exam. Okay. First time jawab, kalau tak lulus boleh try second time. Free saja. Kali ketiga kalau tak lulus juga barulah you kena bayar. I think around RM50 kot. Tapi jangan risau, kita ada trick untuk lulus. First time tu ramai je yang fail. Tapi second time tu ada, kita boleh ajar cara untuk lulus. Itu you make sure you run for dealer dulu. Yang tu akan bagi you share the tips macam mana nak confirm lulus. Okay. So kelebihan jadi dealer adalah tadi kelebihan untuk introducer. Kelebihan dia ialah dia tak payah share, dia tak payah cari orang. Itu introducer. Tapi kelebihan untuk dealer ni ialah you boleh jadi stalker kepada you punya team member you. Bila jadi dealer, dalam sistem you boleh nampak, okay, bawah I ni yang si Ahmad ni dah berapa dah team dia buat sales untuk GAE 10. Dah, so that you boleh monitor, okay, Ahmad ni dah cukup, dah nak cukup ni nak jadi dealer. So I boleh guide dia. I boleh ajar dia how to step untuk jadi dealer dengan lebih cepat. This is dulu I boleh nampak, dulu kita jadi dealer, kita boleh nampak siapa beli GAE, siapa beli GSA, nama semua kita nampak detail dekat dalam transaction tu, dia dapat commission. Tapi dalam bulan ni QM stop, dia tutup nama. So kita just nampak ada orang beli GAE 10, ada orang beli GSA RM10. Tapi kita tak tahu siapa. Nama tu dah ditutup atas sebab privacy lah. Sebab orang kaya ni, dia selalu beli emas, sekali beli RM1 juta, sekali beli RM500K, sekali beli RM300K. So they don't want their names to be published dekat social media. Sometimes bila kita jadi klien, jadi dealer, kita happy our client beli emas RM100K. So kita akan post kat social media, which is clients don't like about that. Dia nak privacy. So QM akan sekarang ni forever dia akan tutup siapa yang nama orang yang beli tu. Kita just nampak sahaja berapa orang tu beli GX, tapi dia tak tahu siapa. So now, okay, kalau you aim to jadi dealer, you kena trace sendiri. Tulislah, okay, bawah tim I, Ahmad dengan Aminah dah beli 4 GAE 10. So I ada lagi 26 unit nak kejar. So jangan harap pada orang atas you untuk monitor you. Tak boleh sangat. Dulu boleh, sekarang tak boleh dah. So you sendiri kena take note. Kalau you aim nak jadi dealer, you sendiri take note. Okay, team you dah beli berapa. Alright. So next, I nak share tips macam mana husband I buat dia jadi dealer dalam masa sebulan tanpa cari klien. Okay, ini adalah special untuk orang yang ada modal. Dia memang ada extra money dalam dia punya bank account, dan dia gunakanlah dia punya duit tu untuk dia beli GA di bawah account orang lain. Apa saya punya husband buat ialah, okay, dia daftarkan family members dia yang tak nak, siapa ahli family dia yang tak nak buat QM, dia pinjam je lah pinjam IC sekejap, pinjam bank statement sikit, buka kat account percuma dekat dia. Daftarkan mak dia, daftarkan ayah dia, daftarkan adik dia, abang dia, kakak dia. Cukuplah 5 orang. Kan kita kan nak 5 orang saja jadi dealer, betul tak? Tak sebenarnya cari 10 orang. 5 orang pun dah cukup dah. So 5 orang ni, because saya punya husband dia ada modal, so dia pump kat seorang sahaja, so dia tak serabut. Dia pump semua dekat 30 unit ni dekat mak dia. Semua 30 unit, lagi 4 orang ni, dia belikan GAE 5 saja. Pun dah layak untuk jadi dealer. Syarat untuk jadi dealer, 5 orang ni beli GAE. Tak kisah GAE apa. So hak lagi 4 ni belilah GAE 5 cukup lah. RM100, 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 RM100. You bagilah kat dia, free juga kat dia. Ambil lah GAE 5 ni upah sebab I pinjam you punya IC untuk buka account. Bagilah dia hadiah. Mesti dia happy. Dia pun macam nanti one day bila dia dapat profit dekat account dia pun macam akan excited nak buat QM. And that dia pun macam akan, I nak join lah. Emas yang you bagi free ni dah untung lah. Dia pun nak. Okay. So this also you boleh buat, ataupun you rasa macam you nak pump sikit-sikit, dekat nak bagi kat mak 6 unit, dekat ayah beli 6 unit, adik 6 unit GA 10, abang pun yang 6 unit GA 10 pun boleh, up to you, as long as total semua ni 30 unit GA 10. Okay, jangan tanya I, kalau klien I beli GSA 1 juta boleh ke? Tak boleh. Dia beli GSA 100,000 pun tak layak untuk you jadi dealer. QM hanya kira untuk GAE 10 sahaja, 30 unit tu. Okay. So next, structure commission untuk dealer, which is level I sekarang lah. Okay. Kalau orang bawa I beli, apa yang I dapat. So this is my situation right now. So this is me, dealer, macam I lah, I, dealer Najmi. Kami sekarang kat sini.
Contohlah bila sekarang ni I aktif kat TikTok dan ramai klien-klien I baru yang join daripada TikTok. So ni adalah direct klien I. Dia orang macam mesej, Kak Mira, saya nak join QM lah. Saya tengok Kak Mira TikTok best, saya nak QM. So dia register under link I. So dia adalah direct client I. So anytime dia beli GAE 10 dan dia belum jadi introducer, okay, dia klien baru, dia beli GAE 10, I akan dapat commission 7%. Ingat tak dulu I jual kami perap, I dapat RM9, I dah happy kan? I dah happy, padahal I kena COD, I kena pergi ambil barang kat stokis lagi. Tapi now, bila I duduk rumah sambil I lipat baju, sambil I ayam baju suami, commission masuk 7%. Anytime klien I beli GA 10 klien baru. How much this 7%? This 7% kalau GA 10 I got, which is around 70 to 80 ringgit per unit GA 10. So macam hari ni ada klien I yang beli GA 10 first time. 2 orang beli. So seorang beli GA 10, seorang lagi beli GA 10. I dapat commission 140 plus. Hanya dengan klien direct I beli GA 10. I tak payah buat apa-apa pun. I just share benefit simpan emas dan I takkan paksa klien I untuk beli GAE 10. I akan share apa itu GSA, apa itu GCA, apa itu GAE ikut modal dia. Dia pun akan happy beli sebab kita tak paksa. Jangan paksa klien ni beli GAE 10 Jangan paksa dia demi you nak naik jadi dealer, jangan. Tak baik. Biar dia beli dengan dia rela hati. Okay? So this is about direct client I. So what if tiba-tiba bawah I ni? Okay, bawah I ni tiba-tiba adalah introducer. Okay, ada introducer. Contohlah introducer I ni nama Yvonne. Okay, sebab dalam team I ada nama Yvonne. So I teringat nama dia. So contohlah Yvonne ni dah jadi introducer. Yvonne dah beli GA 10 hari tu, so dia jadi introducer. So anytime Yvonne beli GA 10, Yvonne dapat commission 2% untuk diri dia sendiri. Dapatlah dalam 20 ke 30 ringgit. Kalau dia beli GA itu commission dia. So dekat I, daripada 7 ni, kan Yvonne ambil 2%. So dekat I tinggal 5% saja. Tapi still banyak. Kalau jadi dealer, 5% is equal to I dapat around 50 ringgit commission. Padahal bukan I yang beli. Ni Yvonne ni yang beli. Itu orang kata untung atas angin. Itulah untung jadi dealer. That's why like my husband, dia memang struggle sungguh-sungguh. Puluh nak jadi dealer. Dia try gila-gila dalam sebulan jadi dealer. Sebab dia nakkan commission ni. Dia dah nampak dah. Rugi tak jadi dealer ni. You senang-senang je bagi commission kat orang atas. Baik you dapat commission. And then next. What if bawah Yvonne ni tiba-tiba pula adalah orang lain pula yang register. Ada orang baru register bawah Yvonne. Yvonne ada adik. Nama Florence. Florence nak beli. Florence ni bukan direct bawah I. Florence ni bawah Yvonne. So Florence beli GAE 10. Of course lah. Yvonne ni dapat 2%. Sebab ni kan Florence kan direct client dia. So dia dapat 2%. Dan I pun akan dapat 5%. Itu structure commission dealer. So I tak nak tahu, I tak nak you hafal tentang berapa persen ni, tak nak. Tapi I nak tahu potential dia bila dia jadi dealer ni, commission dia a lot, banyak. So aim lah at least jadi dealer, okay? Untuk you lah sebab nak commission. So nak share. Kalau you rasa macam I tak nak jadi dealer lah sebab I malu cari orang. I jadi introducer cukup lah. Tapi kita compare tengok commission antara introducer dengan dealer. Kalau you ada modal dan you orang yang malu, you buat cara macam husband I. You pump modal you, pergi kat account family members you. So that you naik jadi dealer. Alright? So kalau you introducer, macam tadi kan, dia beli GA 10 dapat cuma 2%. Which is actually already a lot. RM20 to RM30. Dah banyak dah actually. But if you compare dengan dealer, GA 10 dia sendiri beli. Kalau setiap kali I sendiri beli GA 10, okay, I dapat 7%. Which is RM70 to RM80. So kalau siapa team I dalam grup WhatsApp I nampak. Semalam pun I post kat grup I beli GA 10. Hari ni pun I post kat grup I beli GAE 10. So I dah beli 2 GAE dalam masa 2 hari. So setiap kali I sendiri beli GAE I dapat RM70. Dan yang bestnya I beli GAE 10 semalam dengan hari ni tu semua bukan duit I. I kan housewife, mana I ada income. So I ambil daripada commission QM lah yang I jadi dealer tu. Bila tim I beli emas, I dapat commission. Duit tu I tak withdraw. Semua I guna balik untuk beli GAE 10. So I ganda, I dah dapat commission free. I dapat emas free kat QM. Lepas tu I gunakan pula platform TAE tu untuk gandakan lagi commission I. Itulah yang orang bijak buat. You take you use you punya salary, you punya small amount of salary to grow it bigger. This is how orang kaya makin kaya. Okay. Dan yang bawah ni GSA pun sama, ada beza dia profit dia. Of course dealer lagi banyak. Okay. Tapi kita nak emphasize kat GAE 10.
sebab terlalu beza sangat profit dia. So aim lah untuk jadi dealer. It's okay if you take longer. Macam my husband takes around 1 month only because dia ada modal. Macam I, masa tu modal husband I semua dah start dalam GAE. Masa tu harga emas belum naik. Harga emas masa tu tengah rendah harga sekarang. So belum boleh jual. Jadi semua duit saya punya husband semua dalam GAE. Tak boleh jual lagi. So apa saya perlu buat? Saya tak boleh nak pam macam saya punya husband. Saya kan tak ada duit. Jadi saya share dekat saya punya kawan-kawan. Saya post kat grup sekolah, grup jiran-jiran, grup taman COD, dekat WhatsApp status, IG saya share. Pelan-pelan saya ambil masa 9 bulan tu dia naik deal. Agak lambat lah 9 bulan tu. Tapi berbaloi lah 9 bulan tu. Now I get commission like this. Betul tak? Dan lagi satu tadi I tak share dealer. Yang bestnya dealer ni ialah bila once you jadi dealer, you akan lagi rasa macam confident nak share tentang quantum metal sebab you dah nampak sistem lagi detail. Bila you introducer, you tak nampak siapa dia orang bawah you sebab once orang bawah you jadi introducer, nama dia akan hilang daripada dalam sistem. You tak nampak dia. Tapi kalau dealer, orang bawah you yang introducer semua you nampak. So you boleh tengok detail, you boleh aim. Okay, orang ni sekarang klien I dah berapa. So I target berapa orang lagi nak jadi dealer. You boleh nampak lagi clear. Itulah best jadi dealer. Sistem dia lagi detail. So this is antara commission dealer lah. Bulan Mei tahun ni harga emas naik. Hari tu bulan Mei. So semua orang income gila-gila memang best. Sebab harga emas naik semua orang jual. Bila orang jual, actually orang tak sepatutnya beli emas balik sebab harga tengah tinggi. Tapi sebab orang tengah excited because GAE dia baru profit, orang roll balik duit tu beli emas. Bila orang roll duit balik beli emas, commission semua naik. Dan inilah saya punya commission saya punya husband. Dia bukanlah dia punya tapi contoh. Saya tengok saya punya husband, saya punya commission 5K ni lah yang buatkan saya rasa macam terus saya nak buat content meter dengan serius. Sebab dia yang busy kerja kat hospital pun dia boleh buat passive income hanya dengan post kat WhatsApp status, hanya dengan post kat dia punya Facebook pun dia dapat dia punya passive income 5K dan dia tak aktif, dia tak ramai klien pun sebab dia mostly dia pump modal dia sendiri. So direct klien dia tak ramai. So berbekalkan dia punya GAE, dia beli GAE sendiri pun dapat commission kan. So dapat income 5K. Saya punya husband, saya geram, saya pun terus aim nak jadi dealer. Bila saya aim jadi dealer, terus dalam masa sebulan juga lepas saya aim tu, terus saya jadi dealer. So the first 8 bulan tu saya tidur kat content meter. Saya tidur, saya relax, saya tengok je saya punya husband buat income. Nampak income dia 5K, masa terus lah. Terus saya pecut, saya actively share tentang QM dan saya pun sekarang tengah menuju ke income-income macam ni. Belum lagi, tapi saya tengah on the way, nak dekat dah. So, income dealer kat QM ni is unlimited. Income ni sama income dengan income gaji doktor kat hospital tau. Gaji basic. Ini income gaji doktor dekat hospital, level pangkat saya punya husband, campur dengan gaji allowance. Tapi semua ni you boleh dapat tanpa you perlu on-call, tanpa you perlu treat patient, tanpa you perlu struggle study medik 4-5 tahun. Nak lulus exam tak payah. You buat QM, dapat income macam ni. Siapa tak nak? Itu baru dealer. So next, dealer developer. Kita selalunya kalau you tengok dalam poster, kalau tulis DD tu ialah dealer developer. So my husband now is already dealer developer. Okay? So macam mana nak jadi DD? DD kena hasilkan 5 direct dealer. Okay? Tadi dealer kena hasilkan, tadi dealer kena make sure team dia ada 30 total unit GAE 5, GAE 10. So untuk dealer developer pula dia kena hasilkan 5 orang dealer. Dia kena replicate. Dia dah jadi dealer, dia kena replicate another 5 orang dealer macam dia. Bawah team dia, direct dengan dia. So kalau bawah I ada Yvonne, bawah Yvonne ada Fiona. Kalau Fiona jadi dealer, I tak layak nak jadi DD. Dia tak termasuk dalam I punya list dealer. Siapa yang direct bawah I saja yang termasuk untuk I jadi DD. Okay. So total dia kalau nak jadi DD, so 30 unit GAE kali dengan 5 orang dealer, kena total sales 150 unit GAE 10. Kita rasa macam banyak ni, tak logiknya nak achieve. Tapi jangan risau, kita jual emas. Orang suka emas. Tanpa kita sedar tiba-tiba bila orang dah start untung kat GAE ni, orang dah start enjoy, orang dah faham tentang GAE ni, orang akan roll balik duit dia. Jarang saya tengok orang dapat untung GAE, dia pergi shopping. Tak. Usually kalau once dia profit, dia akan keep on roll. So bila duit dia roll, still dikira sebagai unit GAE yang baru. Contoh saya dealer, saya nak jadi DD sekarang ni. Okay. Bawah saya tu, dia dah beli GAE 10, dia dah beli 1 unit. So now dia dah ada production 1 unit dah nak jadi dealer. Okay. Kemudian,
Dia dah untung, dia dah jual. Dia guna modal yang sama untuk beli GAE. Itu dikira sebagai unit yang kedua. So QM fair. That's what apa yang saya dengan husband saya buat. Kat GAE ni, whenever dah start profit 100, 200, kita dah terus jual. Kita tak tunggu profit banyak sangat. Selagi tak jadi dealer, you profit sikit, 200 dia dah jual dah. Untuk you roll balik beli GAE baru supaya you cepat jadi dealer. Okay. So untuk DD sangat-sangat penting untuk you monitor bakal-bakal dealers you. Sebab tak semua bakal-bakal dealer ni dia mahir, dia tahu cara-cara nak guide orang bawah dia. Dia tak sure. Jadi you ni yang dah experience, you kena selalu monitor dan guide you punya bakal-bakal dealers you. Dan always alertkan dia. You punya team you ni dah rajin beli ni. You advise dia untuk buat change-change ni. Kita kena ajar dia. Penting Jangan tinggal you punya team. Once you jadi DD, dia dapat income best, tinggal. Jangan Tengok kelebihan dia. Inilah yang saya dengan husband saya tengah nikmati sekarang ini setiap bulan. Setiap hari. So my husband dah DD, I jadi dealer developer, I jadi dealer. So husband I akan override 1% daripada apa yang team I beli. Padahal tu team I yang grow team I. Penat-penat I buat video kat TikTok, penat-penat I pergi edit video, I share content. Okay. Lepas tu I yang guide team I. Team tu memang direct bawa I. Tapi sebab husband I DD, dia akan override. Every time team I beli, dia dapat 1% commission. Dia pegang kaki je dekat hospital tu buat kerja hospital. Terus terang my husband dah 2 bulan dah tak fokus kat QM sebabnya dia tengah busy nak study untuk exam dia hujung tahun ni. Saya harap semua orang doakan saya punya husband lulus dengan cemerlang ya exam dia hujung tahun ni. Okay, because dia tengah fokus study exam, so dia stop promote QM. Tapi bulan lepas income dia 2000 lebih. Bulan ni pun income dia dah almost 3K. Hanya dengan dia override. Ni nama dia override. Dia because dia DD, dia dapat commission daripada orang-orang bawah dealer dia. Macam mana tu kalau dia tak faham? Okay, tengok Ni situation husband I. So ni dealer adalah I. Okay. So let's say lah, bawah I ni pun ada dealer lain lagi. Okay. And then ni ada pula ada introducer. Because husband I masih lagi dealer, nama dia still dealer developer, dia still lagi dealer. Kalau husband I dapat klien baru, dia still dapat commission 7% daripada direct klien dia. Contohlah my husband pergi hospital. Lepas tu dia punya klik cakap, Zul, I nak buat QM under you. I rasa macam bagus lah GAE ni. So dia dapat klien baru, bila klien dia beli GAE 10, dia dapat still 7% juga commission. Okay? Sebab tu direct bawah dia. Tapi, let's say lah ni I ni penat-penat ni. Penat-penat lah. I duk cari apa? Klien kan. Lepas tu, team I yang beli ni introducer. Tapi my husband still override ni. 2.5%. Sekarang ni dia jadi DD. Dulu husband I masih lagi dealer. Dulu dia masih dealer. Dulu I pun dealer. Maksudnya dia belum naik pangkat lagi. Bila I dealer, dia pun sesama dealer. Dia override ni. 1% ni. Bila team I ni, Kak Mah ni dia beli GA 10, I dapatlah 5%. Kak Mah dapat 2%. Tapi husband I ni yang tak ada kena mengena pun, dapat 1%. Masa dia jadi dealer, dia boleh naik pangkat. Tapi sekarang bila dia dah naik pangkat jadi dealer developer, whenever team I beli, dia override 3.5%, which is dalam RM30 ke RM40. Dia buat income senang-senang je, RM30 ke RM40 ni, override boleh jadi DD. So itulah yang untuk jadi DD. So aim, kalau you ada modal, jangan beli GA 10 pakai you punya account. Tolong beli bawah account orang-orang bawah you supaya cepat you punya production naik untuk you jadi dealer. Okay. So this is antara testimoni jugalah. Income DD kita, which is pada bulan Mei hari tu lah. Actually slide ni dibuat hari tu. So I tak update lah latest income, tapi lebih kurang sama sahaja. So DD ni typical dia punya income dia adalah, aku cakap 5 digit lah. Paling-paling pun 10K lah kalau dia aktif. Tapi macam saya punya husband, because dia tak aktif sekarang ni, dia memang fokus pada study. So dia tak dapat 10 digit, tapi masih 4 digit. So it's like very good lah, dia dapat passive income tanpa you buat kerja teruk-teruk, 4 digit. Kalau you aktif, kalau you rajin cari klien ataupun you rajin share, dapat 5 digit income tau kat DD ni. Banyak. I tengah work hard untuk dapat level DD ni pun ada rasa bersyukur gila-gila dah. So kalau I pun work hard, you lagilah work hard. Sebabnya kita nak sama-sama ada safety punya kita nak sama-sama ada financial stability. By the time I 40, umur I 40, I dah aim I tak nak work hard dah.
I nak dapat passive income saja melalui content meter ni. So you should aim the same macam I. Sebab kita tak nak, kita nak be smart, you know. Biar duit bekerja untuk you. You work hard sampai umur 40 cukup lah. Lepas 40 tu, you focus more on you punya mental health you, travel, you know, relax sahaja, jaga kesihatan. Tak payah nak work hard tu sangat dah. Below 30, below 40, you focus buat income kat content meter. Okay. So tadi pasal Didi. So next, macam mana nak jadi merchant? Actually, I sebenarnya aim nak jadi merchant. Tapi I pun sebenarnya gayat. I tengok macam, tengok ni, dia punya syarat-syarat nak jadi dia punya merchant adalah you kena produce 5 direct Didi. Tadi nak jadi Didi, dia produce 5 direct, dia kena produce 5 dealer. Nak jadi merchant, kena produce 5 direct Didi. Kalau kalau Lemit boleh. Okay, kalau bawah Dr. Vida, kita punya merchant kan nama Dr. Vida. Dr. Vida, contoh, bawah dia ada Najmi, kita punya host. Direct bawah dia. Kalau Najmi jadi dealer developer, Dr. Vida layak production untuk jadi merchant. Tapi kalau saya bukan bawah Dr. Vida, saya bawah orang lain. Kalau saya jadi Didi, itu tidak membuatkan Dr. Vida layak untuk jadi merchant. I tak termasuk dalam 5 direct, dia punya 5 direct Didi dia. Okay, mesti direct bawah dia. 5 orang tu yang register direct link dengan Dr. Vida. Itulah syarat untuk jadi merchant. Okay, so bila nak produce 5 DD ni, which means setiap DD kena produce 150 units GAE 10. So bila 5 orang, total is 750 unit GAE 10. So tak senang nak jadi merchant. Tak senang, sangat-sangat. It took a lot of work, effort. Tapi boleh. So QM ni dia tak ada macam limit lah. Okay, by 4 bulan kalau tak jadi merchant, you start balik from zero. Tak ada. By 3 bulan tak jadi dealer, turun balik jadi introducer. Tak ada. So kita boleh buat secara relax ataupun kita boleh buat secara laju. Okay. So kat QM ni I kerja tanpa I rasa pressure sebab kita tak ada KPI. Kalau dia kerja kat office ada KPI. Bulan ni kena cari sales. Bos cakap dah, bulan ni make sure cari sales 40k. Tak dapat sales, kita dapat bonus. So kita kerja dengan very very stress tau. Di QM ni tak. Once you achieve, after setahun pun, kita naik merchant. Once you achieve after sebulan pun, still naik merchant. Our merchant Dr. Vida, daripada Didi naik ke merchant 4 bulan saja. So far, tak lagi orang boleh buat macam dia. Dia naik cepat-cepat. Tapi, kalau you rasa macam, tak fair lah Dr. Vida ni dapat commission banyak ni sebab I will explain to you her commission. You kan rasa macam, tak fair ni. Pernah I yang beli GAE tapi dia dapat commission banyak. You tahu tak? Nak jadi merchant, dia kena work really hard. Dia bukan macam MLM yang you biar orang bawah you struggle cari orang bawah, lepas tu you nak jadi merchant. Tak. Besides Dr. Vida kena produce 5 DD, dia sendiri pun kena produce 25 direct dealer. Dia tak boleh sekadar tunggu, okay tunggulah Didi Rini, tunggu Didi yang lain cari orang jadi Didi, Dr. Vida naik jadi merchant. Tak. Dia kena work hard tu bukan sikit-sikit. Tengok tadi kan. Nak jadi Didi, cuma produce 5 orang direct dealer je. Nak jadi Didi. 5 direct dealer je. Tapi, you nak jadi merchant, 25. 5 kali ganda. So, nak cakap siapa jadi merchant ni, dia betul-betul layak kat tempat dia. Sebabnya tak senang Tak senang you nak convincekan seorang pun jadi dealer. Sebab itulah my husband, dia pump dia punya modal sendiri. Siapa yang ada modal, terus pump modal untuk buat GA10 under team bawah dia. Tapi kalau macam orang macam I yang I suka share, I enjoy buat content matter, I tak rasa benda ni stress. I tak rasa benda ni. I tak rasa macam, I tak rasa. Sebab I rasa macam tak apa. Pelan-pelan kayu, dia akan sampai. Dia akan sampai. Kita keep on share, consistent sharing. Betapa best ni, betapa untungnya sifat emas ni. So tadi pun I cakap dah, untuk Didi penting untuk you nak guide team you properly. Kalau merchant lagi lah, you kena jadi systematic sebab you nak guide team yang sangat-sangat besar. Terlalu besar team you. So macam our team macam Dr. Vida, dia punya systematic sangat-sangat detail in term of class online. Dia buat every Monday to Thursday ataupun sometimes through Wednesday. So every week tak pernah miss tau. Kelas online dia buat untuk team dia. Because every week ada saja orang baru yang join content matter. Okay, walaupun you dah pandai tapi always ada orang baru yang join QM. So you ada always peluang untuk share. Ajak kawan-kawan you dengar kelas ni. Kelas ni free. You boleh buka account pun, you boleh join kelas-kelas yang merchant Vida buat. Tu daripada segi online. Daripada segi every weekend dekat Putrajaya, Dr. Vida ada buka satu office content matter khas untuk team kita. Pergi belajar fizikal hari Sabtu pagi.
face to face dengan our dealer, our merchant, our DD. Ramai sekarang kat situ yang ready untuk share dengan you, untuk guide you. Pergilah kalau you duduk KL, Putrajaya, Selangor, pergilah. You kalau you duduk jauh pun sacrifice sekejap. You punya weekend tu separuh hari from 9 to 12 tak silap ataupun 9 to 1, 9 to 1 lah. Habis pun 3 to 4 hours saja spend untuk pergi dengar physical class. And then Dr. Wida dia punya sistematiknya dia bukan setakat fokus ke online dengan dekat tempat dekat KL. Dia buat tour satu Malaysia tau. Pakai duit dia sendiri. Nak cakap betapa dia sistematik yang kita patut contohi. Bila kalau you jadi merchant, you should be this systematic. Dia arrange every tour for every negeri. Even Sabah Sarawak pun dia pergi. Dia bukan setakat aim kat Semenanjung saja. Macam bulan depan insya-Allah kat Kelantan. Bulan ni baru-baru ni dekat Penang. Before ni dekat Terengganu. Lepas ni dekat Sabah ke Sarawak tak ingat tapi I don't want lah. Tapi kita ada buat dekat Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Memang Dr. Wira tackle every negeri ni. Dia cuba untuk tolong kita. So bila dia buat kelas fizikal dekat negeri-negeri kita, bawa kawan-kawan kita pergi. Tak apa kawan kita tak register lagi pun tak apa. Ajak dia pergi. Dengar lu cakap dia. Dengar lu. Habis-habis pun kalau hang rasa macam tak balik pun makan free. Sebab Dr. Wira punya kelas kalau online, kalau offline always ada makan. Dia takkan bagi kita pergi balik-balik tangan kosong, tak ada. So the worst case you my class pun you buat kawan-kawan you pun dapat makan free. Itu pergilah kelas offline kalau ada kat dia punya negeri. Alright? Because Dr. Wira dia dah organize very systematic punya sistem dah untuk kita punya team. And then kelebihannya lah jadi macam ni semua orang nak lah sebenarnya. Dia tapau commission daripada atas sampai bawah. Macam mana? Okay, tengok Ni Dr. Wida jadi merchant. Kalau tiba-tiba ada orang direct bawah dia, dia cakap, orang tu Dr. Wida, saya rasa saya nak join team saya nak join direct bawah Dr. Wida lah. Saya rasa suka dengan Dr. Wida punya sharing. Dia register bawah link Dr. Wida. Dia beli GA 10 on the spot. Dr. Wida dapat 14% commission. I dapat 7% pun, I dapat RM70 pun ada. Ada seronok dah. Can you imagine Dr. Wida dapat 40% is equal to RM140 ataupun RM150 per one unit GAE 10. Ni kalau direct client dia. So kalau IG dia, of course I akan keep on share tentang QM. I akan kembangkan team I. Sebab commission lagi banyak. Dia takkan duduk dia takkan macam, relax je lah. Biarlah Didi bawah buat kerja. Biarlah Dila bawah buat kerja. Tak. Dia tak macam tu. Dia keep on bekerja keras. Sebab lagi, the more direct team bawah you, the more commission bawah you. Kita takkan mengharap pada orang bawah di QM ni. Lagi orang tu dah direct kita, lagilah untung kita. Contohlah, Dr. Wida jadi merchant. So, dia lah contoh, my husband is Didi direct bawah Dr. Wida. Okay. So, I pula bawah my husband. And then, tiba-tiba adalah team I bawah I introducer. Kak Mah ni lagi. Kak Mah ni introducer. Kak Mah beli GA 10. So, Kak Mah, sebab dia introducer Kak Mah dapat lah 2%, dapat RM20 commission. Kak Mah dah happy dah. Lepas tu, I pula kan dealer. Bila Kak Mah beli, I dapat 5% commission. I dapat RM50. I pun dah lagilah happy RM50 kan. Lepas dah duit minyak untuk seminggu, duit minyak kereta. My husband tak buat kerja apa-apa pun. Dia duduk saja-saja sambil-sambil duduk busy jahit patient kat hospital. Kak Mah beli, dia dapat 3.5%. Around 30 to 40 ringgit. Masuk dalam income dia. Macam Dr. Wida. Lagilah. Mungkin dia tak kenal pun siapa ni. Tapi sebab dia di bawah kita, dapat juga sikit masa tempias. 3.5%. Itulah untung jadi merchant. Dan dia deserve every commission ni. Dia deserve every RM1 yang sebabnya ni, penat ni dicari ni. Penat ni dia buat kerja ni. Tak senang. Part ni okey lagi. Because part ni you boleh help, you boleh suruh team you yang grow. Tapi ni part ni. Tak senang nak grow. Sebab team you dah 5 orang dah hilang dah. 5 orang dah hilang dah jadi Didi. So Didi ni dah tak layak masuk dalam ni dah. So you kena find another 25. So tak senang nak jadi merchant, tapi bila jadi merchant, sangat-sangat berbaloi commission dia. Okay. So bila dah berbaloi dengan commission tu, of course lah commission dia, tengoklah commission dia tak main lah 5 angka. Commission dia obviously lah 6 angka terus. 6 angka bukan 100k. Kalau merchant, income 100k tu kira sikit je. 400k, 300k, 200k itu adalah biasa untuk merchant. Ni income sebulan tau. Saya pun kadang fikir apalah Dr. Wida ni buat dengan duit dia. Tak larat makan duit orang kata. Terlalu banyak income dia. Tapi ini income dia yang biasa. Dia pernah masa bulan Mei hari tu, because emas naik melonjak, orang semua jual,
Uh, because of that, orang makin beli emas. Masa tu, income dia the highest is 700k. 700k per month. 700k ni kalau you kerja setahun pun saya tak rasa you boleh achieve income macam ni. Dia dapat dalam masa sebulan. Sebulan. Macam tu. Okay, so inilah kita cakap unlimited income. You takkan tahu berapa income you boleh pergi jauh mana. Sebab dia boleh beyond you boleh imagine. I pun macam kadang-kadang terfikir, boleh no, I buat TikTok macam ni, I dapat income through QM. Macam tu kan. Tapi boleh. Memang boleh, possible. Tak balik. And ni pula income tentang income senior merchant. Senior merchant ni atas daripada Dr. Vida lah. Senior merchant dia lagi tinggi dia punya commission. Commission dia 20% every time kalau orang bawah dia beli GAE 10. 20% which means kalau orang bawah dia beli GAE 10 dia dapat 200. At least 200 commission free. So that's why lah dia punya commission dia tengok tu level-level juta. Our senior merchant you kena kenal lah. Our senior merchant is Datuk Faizal. Dia muda. Dia dengan I beza berapa tahun je. Tapi income dia dengan I tu dia. Income dia juta. Average income dia 1 ke 2 juta. Dia cakap highest income dia hari tu go sampai 3.5 million. Masa tu bulan 5 juga. Masa bulan 5 semua orang income tinggi. Sebab masa tu harga emas memang best gila. Okay. So dia cakap average, dia punya income dia average 1 to 2 million. Tapi highest is 3.5 million per month. I pun macam, ya Allah Tuhanku, I dapat income 5,000 pun I dah rasa macam dah happy dah. I tak tahu macam dia paling dapat income 6, 7 digit. Dia buat apa dengan duit, I pun tak tahu lah kan. So, dah habis share tentang steps macam mana nak jadi dealer, nak jadi DD, nak jadi merchant. So, I nak move to the next subtopic which is macam mana I grow myself. Okay, setahun I di Quantum Metal, I sangat-sangat sendu. Orang cakap sendu lah bahasa sekarang. I memang team I, bawah I ada 30 orang saja direct member. 30 orang tu pun tak semua yang aktif. Adalah 2-3 orang yang aktif. So income I sikit tu. Katakan income I dalam 1,000, 2,000, 1,500, 2,500. So far masa tu tak pernah achieve 3K. Tapi I dah happy sangat-sangat. Sebabnya untuk I yang housewife yang I tak keluar rumah. Pagi-pagi orang lain keluar kabut pergi start generator, pergi kerja. I pakai baju kelawak. Duk basuh pinggan, income masuk. Okay lah. Untuk level I dah happy dah. So masa tu I dah fikir, I buat WhatsApp status, I buat Instagram, I buat Facebook. Dah tepu dah. I fikir, setahun I buat QM ni, duk 30 orang tu je lah. Team I tak grow, team I tak bertambah. So I fikir satu idea. I rasa macam I nak share dengan student USM lah. This talk is I organize a Zoom session. I mengajar macam mana Zoom dekat student USM. Okay, USM sebab husband I dekat USM Kerengan Kelantan. So kita target nak approach student USM Kelantan. Najmi, tolong mute je Najmi. Okay. 68 So I pun dah excited. Tolong mute je Najmi. Okay. So I pun dah excited. I dah plan dengan husband. Okay, I nak share dengan student USM ni. Sebab I tahu student ni memang walaupun dia tak ada duit, tapi dia orang ada the power of social networking. They can share with their friends and family. So I target student. So apa I buat ialah I call university, I bincang dengan pihak universiti macam mana nak buat program dengan universiti semua. Tapi nasib I tak best, nasib I tak bagus sebabnya time tu tengah student tengah semester break, tengah cuti. Masa tu bulan 8 lah. Okay, 10 Ogos. Semester break. Memang time tu I memang macam alamak, wrong timing. Tapi staff universiti cakap okay, because kita tak boleh nak buat fizikal, kita allow you untuk buat online. So online ni pula kiranya di luar waktu student belajar lah. Which means mereka boleh share program ni tentang QM ni. Dia orang boleh tolong promote ataupun tolong forward this poster ni, program ni dekat dia punya MPP student, dekat dia punya staff. Tapi dia tak boleh jamin how many orang akan join. Sebab dia tak boleh wajibkan. Sebab yang ni kan di waktu semester break. So nasiblah berapa orang join. So I pun dah excited dah. Excited ni ada dengan student USM. Adalah student USM ni ramai student medik. So I rasa macam rugi je dapat duit scholarship, JPA, dapat PTPTN, you tak buat GCA. I rasa rugi. Memang I dah highly motivated. Memang I betul-betul prepare slides. I memang spend 2-3 hari untuk buat slide, untuk I tambah knowledge I. And nasib I baik, I terjumpa merchant. Ni merchant tau. Merchant ni kan cakap income dia at least 100k, 200k. Merchant Rusdan ni dia baru umur 27 tahun ni dah jadi merchant.
Okay. So kebetulan I ada jumpa dekat satu program QM juga dekat Kelantan. So I sempat berjumpa dengan dia face to face. So I pun approach dia, cakap dia, Rusdan, I nak buat event tu student USM online. So can you be one of the speaker? I dengan muka tak malu, padahal I ni level dealer je. Kalau ikutkan dalam QM ni, I memang junior punya eksekutif lah, level bawah. Tapi sebab I rasa macam I terlalu excited nak share, I approach Rusdan. Dan Rusdan pun tak menolak. Dia pun macam, okay kak, kalau online saya boleh. Dia pun okay. Dan saya pun because of saya dah happy, saya cakap, saya fikir, ish, saya ni baru level dealer. Tapi saya dapat rezeki saya ni, dapat rezeki saya share dalam satu session dengan merchant. Merchant Rusdan waktu tu, yang orang-orang atas lagi. Okay. So I pun mention lah Dr. Vida. Saya cakap, Dr. Vida, saya ni excited ni Dr. Vida sebab saya dapat buat satu program online dengan Rusdan. Lepas tu Dr. Vida pula, Allah hadirkan orang yang tepat untuk I lah. Alhamdulillah. Allah hadirkan dekat insting kat Dr. Vida. Dr. Vida cakap kat saya, Mira, kenapa you tak invite Raif ni? Kenapa you tak invite Raif? Raif ni student, lagi bagus dah lah dia student, dia merchant. So he is lagi the right speaker untuk share. Kan besides all of us kat sini, Raif lagi boom lah kalau dia share. Dah dia memang tengah student. Lepas tu kita pula nak approach student USM. Memang the right lah kan. So I cakap Dr. Vida, tu saya ni tak kenal Raif tak kenal saya. Saya ni siapa? Saya ni dealer je, takkan dia nak. Dia cakap, Dr. Vida tak apa. Biar saya turun tanyakan. Bila Dr. Vida tanyakan, of course Raif pun setuju. Berani dia tak nak kan Dr. Vida yang tanya kot. Saya pun menumpang rezeki Dr. Vida. Because of that, dapat rezeki Raif dengan Rusdan in the same event, dalam the same poster, jadi speaker. So tarikh 10 Ogos ni adalah tarikh kelamat yang it really changed my life. It changed who I am now. Saya dah betul-betul semangat gila-gila sampai tarikh tu pukul 8.45 ni, tarikh saya start kena buat talk tu. Saya punya husband yang saya harapkan diri saya tu, dia pula demam yang tahap teruk. Memang dia dah lemah gila-gila. So tutuplah muka dia kat sini. Maksudnya walaupun ada poster tapi dia takkan cakap masa Zoom tu. Saya lah 3 orang dengan Rusdan ni. Saya lagi lah segan. Saya dah dealer. Nak sebaris dengan merchant ni kan. Segan, tapi saya macam tak apalah, proceed. Bila buka Zoom tu, guess what? You rasa berapa orang yang join? Tulis dekat chat. I nak tengok kat chat box. You teka. You rasa berapa orang yang join session tu? Berapa you rasa? Cuba teka kat chat box. I nak tengok. You rasa berapa yang join? 500? Miss Fong cakap 500. Lagi? Ada tak lagi yang 300? 150? 300? Ada lagi? About 400? So this is what I expect. I expect paling-paling lah. Paling sebab student universiti kan. Student universiti kan ratus-ratus. Ribu-ribu. Banyak cost sebab tu. And then I pula open, I cakap kat student MPP tu, cakap dia, please promote this bukan sekadar untuk student USM Kelantan tapi USM Penang also. So kita plan, kita aim untuk promote pada the whole USM, the whole campus dekat Malaysia. I expect paling-paling pun 100. Sekali yang join, you tahu tak berapa orang? 15 orang. 15 orang. You rasa apa I rasa time tu? I dah invite merchant 2 orang ni. Dalam merchant tu pula, merchant yang orang cakap apa, bukan calang-calang lah. So mana nak letak muka I? Memang malu dan yang teramat. Dan I fikir macam, ya Allah Tuhanku, aku dah lah 15 orang. Dalam 15 tu pula I dalam tu 15 tu I seorang, Rusdan seorang, Raif seorang. Lepas tu husband I seorang, walaupun dia sakit tapi dia still buka lah Zoom tu kan, support I daripada jauh. Dah daripada 15 kalau 4 orang, tinggal 11 orang. Lepas tu pula dalam 11 orang tu pula, you tahu lah Zoom kan. Kadang-kadang tengah kelas tiba ada orang left. So end up bila habis tu, tinggal daripada 15, tinggal 10 orang. So out of 10 tu tolak 4 orang, kami 6 orang saja yang betul-betul stay. Sedih tak? Memang I down gila. Tapi apa yang I buat ialah, walaupun I sedih, tapi I poker face lah. I memang depan, macam I still semangat I share macam sekarang kan. Tapi dalam hati tu memang Allah saja yang tahu betapa I down, betapa I malu sangat dengan Rusdan, dengan Raif. Memang saya terlalu malu. Lepas tu the next morning tu saya I cannot accept. I rasa macam, what have I done wrong? Kan, sebab yelah kita tak boleh control crowd. Sebab this is not my university. Kalau I student USM, I boleh share dengan group student. Tapi sebab I orang luar, so what I can do is just berharap je lah untuk orang promote. Dan end up mungkin sebab tengah semester break. So student kan, busy main game lah, busy buat part time lah, busy you know all of their things. So takkanlah dia nak join kelas-kelas macam ni. Memang tak lah kan.
So silap I lah buat waktu semester break. So that's my lesson lah. Jangan kacau student time semester break. You nak kacau-kacau time study punya semester tu. Okay. So I dah down the next morning tu. I bangun pagi subuh-subuh tu. I macam I pandang je. I siap print tau. I print semua slide-slides yang I prepare. I pandang je saja slides yang I dah prepare tu. I fikir macam, ya Allah Tuhanku, aku dah prepare all out ni. Macam sedihnya. So secara spontannya I ambil phone I ni. Okay. Walaupun phone I ni taklah iPhone, very low quality, I ambil, I record. Apa yang I record ialah, I ulang balik mengajar apa yang I ajar malam tadi. I ulang benda yang sama. I pakai slides yang sama, I cakap benda yang sama. I ulang-ulang betul-betul, I cut. I masuk dalam TikTok. Dan video tu lah yang FYP sekarang ni. Ni video ni. Actually, I senang nangis saya cakap sekarang. Tapi nak cakapnya bila kita at the lowest moment, actually that's the time yang Allah akan push kita the highest moment. Okay, bila tadi Najmi kata saya tengah famous kat TikTok semua. Sebelum saya famous, this is what sebelum saya famous, di tengah kelas. Sebelum I famous, this is what I've been through. Ni yang I've been through. I malu, participant I cuma beberapa orang sahaja, dan because of I down sangat tu, I buat video yang memang sepenuh hati. I ajar sepenuh hati. Kalau you tengok video I ni, okay, I tak ada skrip apa. Kalau you tengok video I ni dengan quality video low, dengan caption tulis colour putih, memang tak cantik. Memang video tu memang cikai lah orang cakap. Memang level-level newbie. Tapi sebabnya maybe bila I share tu, orang rasa apa yang I nak share tu. Betapa I betul-betul, I rasa macam, rugi lah semalam. Aku prepare macam ni, orang tak join. So I nak share lah dengan orang lain. Because of that sincereness kot, I rasa lah I dapat FYP this video. Saya nak cakap betapa jangan down. Kalau you share, you nak jadi dealer, you nak jadi introducer pun, you share tentang content matter, tak ada orang minat. Macam I dah setahun dah sendu, tak ada orang buat. Jangan give up, you keep on buat. You try kat social media A, tak jadi, you buat kat social media B. Tak jadi kat B, you buat kat C. Tak jadi, you buat kat D. You keep on tukar sampai you'll see which one is the best for you. So in my case, I never thought that TikTok is the lubuk lah untuk I. I always fikir TikTok ni tempat orang gedik-gedik je, tapi sebenarnya tak. Okay. So nak cakapnya, jangan give up. Okay. Nak jadi merchant tak senang Nak jadi dealer pun tak senang. Along the way tu, you akan go through fasa-fasa yang down macam ni. Bila you down, you pergilah cari orang-orang atas you untuk you dapatkan semangat balik. Alright? So now, bila I dah FYP, I pun baru FYP dalam masa 3 minggu di TikTok. Tak lama pun. Tapi apa yang I belajar, yang I boleh share ialah, dekat TikTok, the first thing kalau you nak grow kat TikTok, you nak share ke orang, cukupkan dulu followers you. Kalau time sekarang ni you belum yakin nak buat video, you rasa you tak confident nak buat video, tak apa, tak payah lagi buat video. Tapi cukupkan dulu followers you yang jadi 1,000. Macam tadi tu, kat sini ni, make sure cukup 1,000. Okay, kalau tak cukup 1,000 tu, video you takkan di-push oleh TikTok. Okay, cukupkan 1,000. Bila dah cukupkan 1,000, TikTok akan allow kita untuk masukkan link dekat kita punya bio. Nanti I show to you what is the link lah. And then, TikTok allow kita untuk kita follow at least maximum 200 orang setiap hari dekat live TikTok. Dengan 200 orang dekat dia punya profile pun dekat video. Kan bila you scroll TikTok, kadang-kadang ada live kan, kadang-kadang ada video. So dekat video tu you boleh klik video dia, you boleh follow orang-orang yang tengah komen dekat dia punya video. Ataupun you tengok ada video lalu, this one video ni I tak follow lagi, ni account ni, okay follow. You boleh follow sampai 200 orang setiap hari. Maximum setiap hari. And then 200 daripada live. You buka live orang tu, you follow siapa-siapa yang tengah tengok live dia tu. Boleh. So total sehari you boleh follow 4 orang. 400 orang. Daripada 400 tu, akan at least separuh follow you balik. So that's how you gain your followers. Alright. So yang paling penting sekali, bila you buka orang punya TikTok, you kena like, you kena comment orang tu punya TikTok punya video. Kalau you nak orang like you kena start dulu, you kena buat dulu, you kena share dulu, you kena buat, kena buka engagement kat TikTok dulu. TikTok takkan TikTok dia takkan promote video kat orang kalau you pun tak like video orang, tak komen video orang, dia takkan buat macam tu. Dia takkan promote video you. Dan dekat TikTok, paling penting yang ramai orang buat ialah orang suka scroll. Tak best scroll. So, bila you buat macam tu, AI ataupun sistem dekat TikTok dia akan read yang okay, you tak berminat. Tak minat TikTok. Ataupun you tak minat tengok video orang. So what they do is they assume you tak minat. Bila dia assume tak minat, dia pun takkan tunjuk video you kat orang.
video you takkan appear ke orang lain punya FYP. So kalau you nak FYP macam you kena tengok video orang sampai habis ni. Wajib ni, I ada highlight dah. Wajib tengok video orang sampai habis. Kalau tak best pun, try lah tahan. Jangan skip too much. Skip sometimes okay lah. But avoid untuk skip. Sebab TikTok ni dia ada AI yang baca you punya apa yang you buat kat TikTok tu. Dia akan record apa yang you buat. Okay. Dan TikTok juga ialah you buat 5 rukun ni. Famous is 5 rukun lah. Nanti I tunjuk what is that 5 rukun. Tapi you kena follow orang, like orang, comment, save and share. Dan jangan private lah account you. Kalau you nak FYP, janganlah private. Kalau private macam mana lah orang nak view you punya video, betul tak? Okay, so I nak go through detail sikit kat TikTok. What I meant by tadi tu kena grow followers 1,000. Bila followers you more than 1,000, TikTok akan allow you untuk ni. Dan masukkan link you dekat dia punya bio. TikTok paling pantang kalau you masukkan you punya WhatsApp number, alamat you, contact number you dekat TikTok, dia paling pantang. Dia akan terus delete. Ataupun dia akan violate, dia akan cakap you ni buat violation. So dia akan denda you. Kadang-kadang you kena tunggu 2 hari baru account you boleh aktif. So kita nak avoid benda-benda tu. Kau kena. Kalau mute boleh. Okay, tapi TikTok, Jadi siapa yang baru-baru masuk boleh tolong mute-kan anda punya mic dulu. Okay, teruskan. okay. So TikTok akan bagi privilege. Siapa yang dapat followers more than 1,000, dia allow you ada special link yang kita boleh masukkan details kita kat situ. Dekat sini, bila you klik details I ni, details I ni, client I akan terus buka kepada page ni. Ini kita buat sendiri link tree ni. So kita boleh letak kita punya muka, kita punya nama kita, letak kita kat sini, WhatsApp, kita punya WhatsApp. So orang boleh terus klik kat sini, terus WhatsApp kita. Bila orang klik kat sini, terus buka kita punya IG. Bila orang klik kat sini, back kat kita punya TikTok. So dia senang. Dan kalau macam ni TikTok allow. Sebab this one tak direct, dia tak direct share kat kita punya account. As long as tak direct share kat account, okay. So this link yang kita nak. So that bila klien you berminat nak buat content method, kat mana dia nak contact you kalau tak ada link macam ni? TikTok dia allow you untuk letak number phone call ataupun letak address ataupun email. Tapi common sense lah. Zaman sekarang siapa yang nak email? Siapa yang nak pergi cari address you, nak tanya pasal QM? Dan siapa yang nak call you? Orang sekarang tak suka call, nak WhatsApp je. So penting untuk naikkan followers 1,000 so that dapat link ni dan you boleh buat macam ni. So my client bila dia berminat nak buat QM, dia klik kat link ni dan terus buka kat sini, dia boleh baca kat sini. Dia boleh klik kat sini, ada profile I sebagai consultant dealer content metal. Okay. Ataupun dia boleh terus klik nak free registration. Dia terus klik nak register. Dia kata, tak mau kena adalah Amirah ni, anak tu register je, anak buat QM terus. Dia terus register. Ataupun dia macam, I was lah takut QM ni scam. I nak check lah dulu Mira, nak tanya detail. Boleh. So they have a lot of option yang kita boleh buat. So this is how kita bantu kita punya client untuk reach out to us. Untuk sign up. Okay. Next. How to grow your client. How to make your punya followers jadi at least 1,000. Ni adalah live orang. Contoh live orang. Bila you scroll live orang, you tak minat pun live dia duduk chewing gum lah. Apa semua tu. Okay. You tak minat. Tapi apa you buat adalah you pergi kat dia punya live, you tengok live dia, and you klik kat atas ni. Ada buat arrow dah. Dekat atas ni ada arrow yang tunjukkan numbers. Ni adalah number orang yang tengah tengok live dia sekarang tu, time tu. You klik kat number ni. Bila you klik kat number ni, akan keluar top viewer dia. TikTok akan keluarkan 99 orang yang tengah top viewer dia sekarang ni. 99 ni adalah orang yang rajin bagi coin, orang yang rajin comment, everything. So what you should do is you click dekat every nama orang yang follow, orang yang tengah tengok live ni, klik. Bila you klik Saddam Hussein, keluar ni. Dan you kena klik ni, klik follow dia. Klik follow dia. Buat one is a bit menyusahkan lah sebenarnya, but this is how I grow cepat. You jangan tunggu orang follow you. TikTok ni, the more you follow orang, the more you comment orang, the more you tengok video orang sampai habis, the more dia akan share you punya account dekat orang lain. So you kena rajin dulu lah buka engagement ni. I ni buka dah one by one ni. I buka Mummy Live Shop ni, I buka, I follow. I buka Din, I follow. I tekan Berry, I follow. Buka one by one. Okay. Dalam masa seminggu saja I dah dapat, actually tak sampai seminggu pun, I think around 4-5 days, I dah dapat grow daripada client I, daripada I punya TikTok followers I 200 kepada 1,000 within less than 1 week dengan cara ini. Okay. And at the same time, dengan lagi another one way is untuk kita nak grow kita punya followers, you pergi ke orang punya tadi live. Tadi yang ni live. Ni live. Live kita boleh follow maximum 200 orang sehari. So habiskan list ni sampai cukup 200. Okay.
Nanti bila cukup 200, TikTok akan cakap, you follow too much today, you should rest. Rest je lah. Stop follow orang. Itu kat live. Ini pula dekat komen, dekat video. Kan kita tengok video-video orang share pasal. Masalah ni kau. Okay. Dekat video pun sama juga, video-video TikTok. Dia pun boleh tengok, this is how, kita pun boleh, kita punya grow kita punya followers juga. Dengan cara, inilah 5 rukun tu. Nanti dekat atas ni adalah profile orang tu. Kalau ada tanda plus, maksudnya you belum follow dia lagi. So please, kalau dia tu account yang bagus, follow lah dia. Macam ni account tentang agama, follow dia. Okay, follow je dia. Walaupun you tak minat, follow dia dulu. Terus of that akan follow you balik. Okay, follow dia. Okay, thank you. And then lepas you follow, okay, you like video dia. Like, tak support dia. Okay. Lepas you like, you tekan kat komen ni. Tekan komen ni, you pergi komen dekat dia punya ruang komen tu. Kalau you malas-malas nak tulis type pun, you just at least type emoticon, senyum. That's it. At least comment. So that TikTok boleh baca. Oh, dia minat dengan video orang. Dia siap komen lagi. Dia lah dia follow orang tu. Dia komen. So bila TikTok nampak you aktif, you engage dengan orang, dia akan buka engagement you. Lepas ni, video you akan muncul dekat account TikTok orang ini. Because you dah start buka engagement dengan dia. You dah buka pintu untuk berkenalan dengan dia. That's why kalau pergi kat TikTok, you kan nampak orang akan komen huruf besar. Kenapa orang komen huruf besar? Actually at first I thought it's very annoying because why? Okay. Kat TikTok you kan nampak yang paling-paling atas tu akan saja komen adalah orang-orang yang tulis huruf besar dan dia tulis panjang-panjang. Kenapa? TikTok dia akan naikkan komen-komen orang yang siapa yang follow paling panjang, siapa yang komen paling panjang, siapa komen-komen yang huruf besar yang senang nampak. Kalau you komen sikit-sikit macam ni dekat bawah. Okay. So siapa yang komen lagi dekat atas, kita akan pergi kat komen dia, kita akan like ni. Ni like ni semua ni. Bila dah color merah ni, love ni, barulah tanda, maksud baru kita dah buka engagement. Semua komen-komen yang I like ni, okay, lepas ni bila I post video ni, Mama Mazlan ni akan nampak video I, Sida akan nampak video I, Albert akan nampak video I, Amin akan nampak video I. So this is how kita expand kita punya followers. So orang akan nampak macam, siapa Mira ni? Tak pernah kenal dia pun dia. Tapi because of I selalu love ni, selalu like komen-komen dia ni, dia akan dapat video I. So inilah cara kita untuk cepat dapat FYP. Jangan main-main dengan kuasa love ni . Jangan main-main. You buatlah semua ni. Cepat dapat naik followers. Okay. So itu tips untuk grow followers you. You ikut tips I dalam seminggu, insyaAllah dah dapat 1,000. Once dapat 1,000 tu, dah start boleh buat link untuk klien you, direct contact you. Sebab kalau nak DM susah. Sebab DM ni dekat TikTok ni, you tak boleh nak share you punya phone number. Nanti dia akan delete you punya komen, you kena violation. So penting sangat-sangat link tu dekat you punya profile. So lepas you dah dapat grow you punya klien jadi 1,000. So now it's time untuk kita buat video. I buat video TikTok tu dalam keadaan yang macam I tak bersedia. Kamera pun tak comel. Makeup pun tak terang mana sangat. Tak bersedia, tapi you buat je dulu. Awal-awal ni memang video kita akan tak comel lah. Tapi tak apa, buat je. It's a practice for you. Paling penting buat video TikTok, 2 saat pertama ni, the first 2 second jangan membosankan. Jangan start video dengan, hello, saya Amira Yusof. Jangan. Nobody wants to know your name. Nobody wants to dengar you cakap hello. Nobody wants you to say, Assalamualaikum, selamat petang, ni. Tak ada. You just waste the 2 second. Bila you membosankan the first 2 second, apa orang buat? Orang swipe you. Swipe. So, macam mana orang nak faham apa you nak share tentang content matter? Tak boleh. Kan? You tak akan reach audience you tu. So, the first 2 second tu terus bagi ayat yang terus macam pump capture. So, for example, buat video yang contoh. Apa perbezaan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kelantan dan juga Sarawak? Orang pun macam, apa persamaan dia? So, orang akan stay, orang takkan swipe. Betul tak? Orang takkan scroll atas. Orang macam, okay, apa dia nak cakap tu sebenarnya? Orang akan stay. So, dia cakap, persamaan keempat-empat negeri ini adalah semua negeri ini ada office quantum matter. Macam tu. Dia video yang simple, tapi benda simple tapi the way you nak attract orang tu penting. You kena fikir macam mana the first few seconds you nak bagi orang stay tengok video you. Padahal nak kata je kat QM ni sebenarnya ada office banyak. Kita boleh pergi office kat Penang, KL, Kelantan, Sarawak tu je. Tapi kalau you cakap, tahu tak kita ada office kat Penang ni, orang dah lah swipe you dulu. Kita tak nak orang swipe, kita nak orang stay.
So be creative untuk cari idea. Macam mana nak start conversation, macam mana nak start the first 2 second tu. Jangan membosankan. Second, lepas 2 second, you kena keep on maintain video tu. Kadang-kadang lepas 2 second, dia dah enjoy. Lepas tu you dah start membosankan. So dia swipe juga. So always find a way untuk keep on bagi you punya client nanti nak tahu, okay, what's next. Fikir. Dia macam tak payah try hard tau. Dia macam more you share naturally. Dia kan datang benda tu naturally. And then buat effort sikit untuk download apps CapCut. Okay, daripada apps CapCut tu, dia dah link dengan TikTok dah. Kita edit kat CapCut tu, masukkan kita punya video, dia akan boleh klik auto caption. So, you tak payah type satu-satu, tak payah. You just klik auto caption, dia akan auto masukkan subtitles. Dan kalau dia salah capture, dia salah type ke apa ke, you boleh edit. Kalau you malas, you terus post saja kat TikTok. Orang faham je lah kalau sekat-sekat typo sikit-sikit tu. So, gunakan CapCut dan juga TikTok, 2 apps ni. Dan bila sebelum you post, kalau boleh lah, you edit lah dulu. You buang lah part-part video yang you silent. Contohnya, you macam yang part-part yang ataupun you macam like ataupun yang macam yang agak pause, yang agak silent tu, you buang. So that kalau ada part-part yang tu, orang akan swipe. Jangan bagi reason untuk orang swipe. You terus bagi so that dia tak sempat nak fikir nak swipe. Macam tu. Okay. So crop, buang mana-mana yang part-part yang silent tu. Jangan macam kalau macam contoh you buat video, you cakap dengan orang. The moment untuk orang tu balas apa yang cakap tu, you crop kalau dia balas lambat. You crop buang supaya dia nampak. Macam tu. Alright. Dan this is my aim also. Paling penting untuk cukupkan 300 video dekat TikTok. The more video you post, the more lah orang nampak muka you kat TikTok. Dia swipe, muka Mira lagi. Dia swipe, muka Mira lagi. Sebab I dah banyak video. Tapi kalau you baru ada 2 video, dia swipe sekali, ada muka Mira. Lepas tu dia swipe lagi, ada muka Mira. Lepas tu ketiga, tak ada muka Mira. Sebab dah habis dah video Mira. So kita kena keep on produce banyak video. Tak apa, awal-awal tu kalau video kita tak ramai view, tak apa. Just keep on produce. Kita nak naikkan ni, volume kita punya number of video kita ni. So the best is average kita post 3 video per week. And tak payah try hard. It's always just be yourself, but be a good one. I always dapat feedback lah daripada I punya klien yang mostly dia bercakap, I dah lama dengar tentang content metal. Even in fact my friends dah lama suruh I buat QM. Tapi I tak minat. Tapi the moment I tengok video Mira, I terus nak buat content metal. Mostly I will ask them why. Most of them, they will say that because Mira tak fokus promote GAE dengan GCA. Mira promote GSA RM10. So they can see that you bukan aim nak commission. You aim nak share kebaikan. Even the small kebaikan di content metal pun you nak share. Because it will benefit everyone. Dia cakap macam tu. So, you jangan tamak di TikTok ni. Kalau you tengok scroll TikTok kan, dah terlalu ramai orang share tentang GSA, GCA. GSA, GCA, GAA. GCA, GAA. Tapi orang takut nak buat sebab orang takut itu scam, orang tak faham the scene behind that. So, you take advantage untuk explain benda-benda yang orang tak explain. Pasal GAE, GCA tu dah ramai explain. So, what you should explain? Tentang kita punya company, betapa dia tu very established, tentang siapa kita punya chairman, siapa kita punya founder, kat mana kita punya office, kita memang ada physical office, kita memang ada physical gold bar, kita ada physical ATM, all of those things yang macam membuat orang yakin nak buat QM. I focus share benda-benda yang macam, okay, apa lagi yang kalau orang tu rasa QM scam, okay, benda apa yang buat dia rasa dia yakin nak buat. I fokus benda tu. Benda tu dulu yang I fokus. I tak fokus pada, kalau you tengok video I tak pernah share macam mana nak buat GAE, apa profit GAE, I tak buat lagi. Tapi dalam masa daripada 3 September I FYP sampai hari ni 27 September, which is dalam 24 hari. So I dah dapat new client I dah setakat ni dah lebih daripada 400. Dah lebih daripada, I think around 430 new client. Tak sampai sebulan Dulu setahun I kat QM tu 30 orang je client I. Tapi sekarang dalam masa banyak. Banyak. Alhamdulillah. Tahniah. Saya pun terkejut dengan sebab kita share benda yang kita kena tackle. Apa yang orang takut dengan QM? Orang takut scam. Orang takut kena tipu. Kita tackle benda-benda tu dulu. Orang akan cakap,
you lah buat I yakin nak buat QM sebenarnya. Baru I tahu QM ni sebenarnya daripada 2012. Baru I tahu QM sebenarnya. QM ni kenapa QM ni tak dipantau oleh Bank Negara? Bukan sebab QM ni scammer. Sebab QM ni bukanlah kas syarikat pelaburan. Kita fokus benda-benda macam tu. Bagi orang faham why. Because dia nak invest duit dia. Tak semua orang kaya, tak semua orang kaya. Kalau orang kaya, dia tak kisah nak terus dump duit dia 10K buat GAE. Tapi kalau orang yang macam limited modal, dia akan nak invest RM10 pun dia akan berkira. Tapi I tak berkira untuk share dengan klien. I explain walaupun I tahu dia nak beli RM10 je pun. Tapi I akan try my best untuk explain sampai dia faham. Sebab kita tak tahu power mulut-mulut macam bawang ni. Sebabnya dengan klien-klien I yang beli RM10 ni lah, dia share dengan makcik dia, dia share dengan adik-beradik dia share dengan anak dia. Ada ramai klien-klien yang dia beli RM10 tapi dia share dengan anak-anak dia beli GAE 10. So kita jangan rendah kepada power of GSA. Kita share any benda bagus pasal QM, kita share. Alright? So dah habis pasal ladder to success, dah habis pasal tips untuk TikTok. Maria, anak duduk menyanyi, dah ngantuk lah tu. Okay, so the last one I nak share tentang content mentor ialah siapa yang duduk dekat East Coast, Terengganu, Kelantan ataupun Pahang ataupun Greek, Perak yang dekat-dekat yang kita, you can go to this our physical session next month dekat ni, dekat 7 Kota Baru. Sebab kebetulan rumah I dekat dengan Kota Baru, so I diberi peluang untuk jadi speaker untuk event kali ni. Dan inilah kita punya, all of us should know kena kenal. Inilah kita punya senior merchant Datuk Faizal. Yang income 1 juta 2 juta sebulan tu dia lah orangnya. Tengok tu muda lagi. He is Ya, below. betul. In fact, dia cakap hari tu 100K satu hari dia pernah achieve. Satu hari. Dah masuk tahap macam tu. Jadi sangat inspiring lah untuk kita ni. Jadi sama-sama kita pun boleh buat. Kan, betul Amira? InsyaAllah sama-sama Saya pun kita. macam tak Najmi, walaupun kita dealer, kita belum merasa income 6 digit kan. Tapi we can already imagine. Kalau kat tempat dia, I can see myself getting this kind of income. So what we should do is kita keep on progress lah. Keep on sharing saja. Kalau you Betul, rasa sebab macam income tu memang limitless. Memang saya percaya yang tu lah. Jadi tak ada waste of time pun kita share pasal QM ni. Betul betul, tak waste. Tengoklah, Datuk Faizal yang muda boleh dapat income 1 ke 2 juta sebulan. Dr. Wida dah memang fokus betul-betul, dia dah betul-betul bersara, dah pencen daripada kerja hakiki dia dah. Dan dia fokus buat QM. Dia lah yang income 700K sebulan tu hari tu. Ini suami dia. Suami Dr. Didi Alim. Pun fokus buat content mentor. Ini Cikgu Zul. Cikgu Zul ni adalah cikgu kat sekolah, tapi dia masih boleh buat QM sebagai side income. Tapi side income ni pun income dia 5 digit. 5 angka. Ini pun sama juga Didi ni. Income pun 5 angka. Ni Cik Wan. Memang speaker lokal daripada Kelantan. Kalau dia jangan risau, you rasa macam, I ni orang Kelantan ni, kita tak faham ni. Mira ni orang luar. Datuk ni orang luar kan. Tak apa. Kita ada ramai lokal Kelantan yang akan share. You can confirm kalau you tak faham, you can ask this local speaker. They can explain to you sampai you faham, sampai you clear. So I really hope to see you guys. Siapa yang boleh datang ke Kelantan, datanglah untuk kita share face to face tentang betapa bestnya kita buat income dekat content mentor is unlimited. So that's how I end my class today. Kalau ada Q&A boleh proceed lah Najmi. Okay. Sebelum tu, sebab Amira dah sebut pasal ni kan, BOP di Kota Baru. Kita akan adakan BOP di Kota Baru ni 14 Oktober nantilah. Jadi slot masih ada, setahu saya masih ada lah. Jadi siapa yang berminat dalam kelas ni boleh terus daftar dengan SM Fairuz ataupun di Huda, dua-dua boleh. Jadi ada lagi nanti akan ada yang kat Kota Kinabalu, tak silap saya. Okay, itu untuk November lah. Itu next BOP physical yang perut tua punya. Untuk BOP dekat office, just ada setiap minggu lah di office kita, IOI Conizon, hari Sabtu. Jadi sebelum kita habiskan kelas pada malam ini, siapa-siapa ada pertanyaan, kita ada buka 2 soalan. Jadi siapa-siapa yang ada pertanyaan berdasarkan kelas hari ini, boleh tulis di ruangan chat ataupun ni lah, boleh on mic dan bertanya secara direct kepada Dealer Amira. Kalau ada kita ni lah, kita boleh jawab sama-sama lah. Ada ke yang dalam kelas, kalau ada soalan boleh kemukakan.
Kalau Boleh tak, buka mic ke? boleh buka mic, tak ada masalah. Ada tak? Mungkin Tekan, semua tekan. semua dah faham, alhamdulillah. Dan mungkin semua saya dapat rasakan lah kelas malam ni banyak menyentuh hati orang lah, sebab inspirasi seorang konsultan kan, macam mana dia jadi konsultan tu adalah cerita yang bagi saya boleh menyentuh hati lah. Setiap orang ada cerita berbeza, Amira kan. Antara cerita Amira ni, dia dugaannya lain kan. Mungkin tak dapat yang tu, dapat yang ni. Tuhan dah tunjukkan kepada Amira kan. Mungkin itu adalah salah satulah batu lonjakan untuk Amira pergi ke next level. Itulah dia. Allah akan berikan pelangi selepas hujan kan. Jadi okey, ada soalan ke? Okey, tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam je. Boleh. Saya ada satu soalan. Ya. Katakanlah kalau klien saya dia berada pada level introducer, macam mana, let's say dia kata dia ada 4 orang yang direct register under link dia dan dah jadi introducer, tapi satu klien dia ni tak jadi introducer. So dia eligible tak untuk naik kepada dealer? Ataupun dia tetap kena ada 5 direct introducer juga? Okey, saya jawab soalan Mhm. kejap. Okey, syarat kita nak jadi dealer kan? Betul tak? You ask about dealer, right? Betul. Syarat nak jadi dealer, bukan semua ni jadi introducer. Tak perlu semua jadi introducer. Semua harus jadi investor sahaja. Syarat untuk jadi investor ialah beli at least satu unit GAE 5. Itu saja. Kalau nak jadi introducer, kena beli 3 unit GAE 5, betul tak? So tak perlu. This is what my husband did. Dia just pastikan semua ni jadi investor sahaja. Beli satu unit GAE 5. Tak perlu jadi introducer. Clear tak? Okay, faham? Nak bawa clear. So sebelum ni macam confused sangat. Thank you. All the best. Alright, doakan saya dapat naik. Boleh. Okay. Sebab saya InsyaAllah. student. Sebab saya student juga. So harap-harap lah. Tengok ni kan bagi contoh. Ya, tengok tu. Raif kan? Rusdan pun dia pun used to be a student. Raif pun student. Nini Comel pun student. You can be one of these person tau. We will never know. InsyaAllah, amin. Amin. InsyaAllah sama-sama kita naikkan diri kita, naik taraf diri kita kan. Daripada introducer ke dealer atau sebagainya lah. Jadi terima kasih atas soalannya. Jadi ada ke last soalan kita buka? Kalau tiada, kita akan habiskan sesi pada malam ini. Sebab manakan kita pun dah sampai ke 10.44 dah. Sepatutnya kelas kita, untuk makluman, kita sampai 10.30. Tapi untuk Dila Amira saja untuk hari ni special. Sebab cerita dia banyak cerita-cerita best kan. Jadi saya pun follow juga kan. Dia punya TikTok pun saya inspired juga. Banyak juga ambil contoh kan, nak buat content office TGC. Saya banyak refer juga video-video dia. Jadi untuk orang-orang yang menonton ni, tak mustahil anda pun boleh jadi salah seorang content creator TikTok ke ataupun sebagainya kan. Keep on sharing. Apa-apa pun kita boleh tanya sesama kita dalam grup QM Dr. Wida, daripada grup 1 sampai grup 5. Sampai grup 6, sorry. Jadi grup 1 sampai 3 tu masih ada slot. Yang selebihnya semua dah penuh. Jadi boleh boleh inform kepada geng TGC dan kita orang akan masukkan dalam grup tu. Jadi ada soalan last. Kalau tak ada, saya akan habiskan sesi Zoom pada malam inilah. Najmi, saya tak ada soalan. Tapi saya nak beritahu kat semua orang, berita baik. Harga emas tengah turun. 6.0. Ya, betul. Saya daripada tadi tengok trading view. Saya tengok je, ini turun lagi ni. Kita kena Ini peluang ni. cepat end class. Saya dah beli emas. Okay, jom kita beli sama-sama. Kita end class, kita beli sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, betul.
Ya, okay, terima kasih kepada semua. Selamat malam, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. salam.